sambung dengan ayat yang ke-34. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ayat yang ke-34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa dan iz ketika dan ingatlah ketika qulna lil ketika kami berfirman lil malaikati kepada para malaikat usjudu li adama usjudu sembahlah atau sujudlah kepada Adam fasajadu maka mereka semua sujud, malaikat semua sujud illa melainkan iblis aba dia enggan wastakbaru dan dia berlaku sombong atau takabur wakana dan jadilah ia dan termasuklah ia minal kafirin daripada orang-orang yang ingkar. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam maka mereka semua sujud kecuali iblis, dia enggan dan takabur atau sombong dan adalah ia termasuk orang-orang yang ingkar kafir. Jadi mengikut Ibnu Katsir, ini merupakan kemuliaan besar dari Allah bagi Adam yang juga dianugerahkan kepada anak keturunan Adam, di mana dia memberitahu bahawa dia telah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Jadi ketika Allah menyuruh para malaikat bersujud kepada Adam,
termasuklah juga iblis, maka iblis pun termasuk dalam perintah itu. Kerana meskipun iblis bukan dari kalangan atau golongan malaikat, namun dia telah menyerupai mereka, maksudnya sama je, bukan sama dia sedia apa, turunnya dia sama. bukan keturunan, maknanya dia betul menyerupai dan meniru tingkah laku mereka, tingkah laku malaikat tu. Jadi iblis tu termasuk dalam perintah yang ditujukan kepada para malaikat, sebab dia pun malaikat itu tak nampak kan, iblis pun sama, kita tak nampak dan tercela atas, dan iblis ini telah tercela atas pelanggaran yang dilakukan terhadap perintah Allah. Mengikut Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, katanya iblis itu bukan dari golongan malaikat. Iblis adalah asli daripada bangsa jin, sebagaimana Adam adalah dari bangsa manusia. Jadi ya, malaikat dan juga termasuk iblis diperintahkan, walaupun dalam ayat ni macam seolah-olah diperintahkan malaikat sahaja kan untuk bersujud kepada Adam, semuanya dua-dua sekali, iaitu malaikat dan juga iblis. Jadi sebahagian daripada mufassirin mengatakan sujud tersebut bukanlah sujud bermaksud dia tu taat kepada Allah. Sujud ini adalah sebagai penghormatan ataupun penghargaan dan pemuliaan. Jadi sujud ini merupakan satu syariat umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Namun cara memuliakan seperti ini telah dihapuskan dalam agama kita. Muaz dia pernah bercerita. Muaz kata, aku pernah datang ke Syam. Muaz bin Jabal. Setibanya di sana, aku melihat, dia kata, aku menyaksikan mereka penduduk Syam itu bersujud kepada para pendeta dan pemuka agama mereka. Lalu aku katakan, engkau ya Rasulullah lebih berhak untuk dijadikan tempat bersujud. Maka Rasulullah pun bersabda. Rasulullah berkata, laula kuntu la pandai. Dia kata sungguh, sungguh maksudnya sungguh kalau dia bukan sungguh di sini, maksudnya Nabi bersabda la tu tidak, dia kata tidak, maksud bukan dah suruh sembah aku lah, maksudnya gitu. Laula kuntu, kalau kuntu adalah aku ni amiran, kalau aku ni maksud boleh untuk memerintahkan basyaran, memerintahkan manusia ayas juda untuk sujud, untuk dia tu sujud li basyarin, pada seseorang manusia lah, kepada untuk atau kepada manusia lain. La amartu sini baru dalam taukid ni, la amartu, benar-benar aku akan suruh, aku akan perintahkan al-mar'ata, seorang isteri tu antas jud, supaya atau untuk sujud, untuk dia tu sujud li zawjiha, kepada suaminya, min izami, daripada izami ni maksud keagungan, hakihi, haknya, alaiha, ke atasnya, ke atas isteri ni. Ini nak ayat kalau suami tu suami yang baik, bukannya suami maksudnya suami tu dikatakan izami hakihi, izami berhak atas apa, kerana keagungan haknya, alaiha, ke atas isterinya. Hak apa? Kalau hak tak nak suami ketanjang. Gitu maksudnya. Ada daripada Abdullah. Tu kalau kita baca pula hadir. Orang Islam pelik-pelik mana tu mana pula. Pandai. Kalau boleh hadir. Kalau Nabi hadir yang gitu tak suka. So kalau kita hidup lah kan. Hak mana hak hukum, hak Allah suruh tu kan.
Macam modek kan bila begini sopan gelegok. Okey, seterusnya firman Allah, fasjudu, maka mereka semua sujud. Oh ya. Fasjudu, maka mereka tu semua sujud, iaitu iblis tu pula malaikat tu semua sujud illa iblisan, suka lagi, melainkan iblis aba, dia enggan, wastakbara, dan dia bersikap takabur, bersikap sombong, wa kana minal kafirin, dan jadilah dia daripada orang-orang yang ingkar, golongan yang kafir yang ingkar. Jadi mengikut Qatadah mengatakan musuh Allah iaitu iblis ni, kenapa dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Sebenarnya kerana dia iri terhadap Adam di atas kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Lalu iblis itu berkata, aku ni telah diciptakan daripada api, sedangkan Adam dia tu dicipta daripada tanah. Maksudnya dia kata, aku ni mestilah lebih baik daripada Adam, takkanlah aku nak sujud kepada Adam. Tanah ni. Dia kata, Tanah ni. kita akan baca lah dalam surah Al-A'raf, surah macam-macam surah lagi ada penceritaan tentang iblis dan juga Nabi Adam. Jadi dosa pertama yang terjadi adalah kesombongan musuh Allah, iaitu iblis yang merasa enggan bersujud kepada Adam alaihissalam. Dan Nabi juga ada bersabda berkaitan dengan sifat sombong ini. Nabi kata, la yadkhulul jannata, tidak akan memasuki al-jannata, tidak akan memasuki syurga, man ka fi qalbihi, orang yang adalah fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqala habbati, seberat habbati, seberat biji, min khardalin, daripada biji sawi, min kibrin, daripada kesombongan. Maksud tak akan memasuki syurga seorang yang ada walau sebesar biji sawi, perasaan sombong itu ke dalam syurga. Sebab sombong-sombong ini adalah daripada perangai iblis. Di dalam hati iblis telah terdapat kesombongan, mengikut Ibnu Katsir, kekufuran dan juga keingkaran yang menyebabkan ia terusir dan terjauh dari rahmat Allah. Maksudnya Allah nak ajar kita janganlah ada sifat seperti iblis ni. Takut kita jauh daripada rahmat Allah. Jadi sebahagian mufassirin mengatakan firman Allah, wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang kafir. Artinya iblis termasuk dalam golongan orang kafir disebabkan kerana penolakannya untuk bersujud kepada Adam. Benda sekecil itu je, dia telah masuk dalam kalangan orang yang ingkar, lalu dikeluarkan daripada, Allah memerintahkan dia keluar daripada syurga. Okay? Maksudnya apa? Menjadi satu satu iktibar kepada kita. Iblis tu buat dosa kecil je, Allah tegur je dia, okay? Kita ni besar lagi. Allah kata zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tak sengaja, okay? Walaupun Allah kata ni Quran sebagai petunjuk bagi kamu untuk kamu hidup di dunia, tak ada gapo, tak rasa apa-apa. Pelik daripada iblis kita ni. Wa qulna ya Adam, ayat seterusnya, wa qulna ya Adam uskun, dan berkata, dan kami berfirman, maksud Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, duduklah kamu, anta, kamu, wa zawjuka, dan juga isteri kamu, al-jannata, di dalam syurga ni, wa kula, dan makanlah kamu berdua, minha, daripadanya, ragadan, sepuas-puas kamu, haitsu, di mana-mana, syi'tuma, kamu berdua suka. Makanlah, Allah kata makan dalam syurga di mana-mana, banyak-banyak mana yang kamu suka. Wala taqraba, dan jangan kamu berdua taqraba, kamu berdua mendekati hadhihi syajarah, ini pokok ini. Fatakuna, maka takut fatakuna,
apa tu? Maka menyebabkan kamu berdua termasuk minaz zalimin, dari kalangan orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu, maka telah menggelincirkan mereka berdua tu asyaitanu, akan syaitan, anha, daripadanya, iaitu daripada syurga tadi. Fa'akhrajahuma, maka mengeluarkanlah mereka berdua, mimma kana, maksud keluarlah, maka telah dikeluarkan mereka berdua tu mimma kana fi, mimma, daripada apa yang kana adalah mereka berdua tu fihi, padanya, maksud sebelum ni dia berada di syurga. Wa qulna ihbitu, wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, keluarlah kamu semua. Ihbitu ni jamak, bukan kata mereka berdua. Tadi kan Allah guna huma, fatakuna wala taqraba, tu semua menunjukkan dua. Tapi sekarang ni Allah menggunakan wa qulna, Allah berfirman ihbitu, turunlah kamu semua. Ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kamu dengan sebahagian lain adalah musuh. Walakum fil ardi, dan bagi kamu di muka bumi ini mustaqarru, tempat tinggal, dan juga wa mata'an, dan kesenangan, ilahi, hingga satu tempoh masa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ayat ni juga wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, mengikut Ibnu Katsir, menggambarkan juga kemuliaan Allah yang dikurniakannya kepada Nabi Adam. Setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Bahawa lalu Allah memperkenankan Adam untuk tinggal di syurga di mana sahaja yang dia sukai, memakan makanan yang ada di syurga sepuas-puasnya, makanan yang banyak, lazat lagi baik. Itu adalah satu kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Adam. Para ulama dia berbeza pendapat mengenai syurga yang ditempati oleh Adam, adakah berada di langit atau bumi. Tapi majoriti ulama berpendapat bahawa syurga itu berada di langit, kecuali kumpulan Mu'tazilah dan Qadariyah, dia berpendapat bahawa syurga itu berada di bumi. Itu ada ya. Itu ada ya. Apa? So, Untuk kita juga. Jadi firman Allah tu, ya Adam uskun, wahai Adam, tinggallah, anta wa zawjukal jannah, kamu dan juga isteri kamu dalam syurga, wa kula minha, dan makanlah kamu berdua daripadanya, ragadan haitsu syi'tuma, sepuas-puasnya, di mana saja yang kamu sukai. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah, dan Allah juga berfirman wala taqraba hadhihi asy-syajarah, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Merupakan satu dugaan dan juga ujian dari Allah, atau cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jalla bagi Adam. Mengikut Abu Ja'far bin Jarir atau Ibnu Jarir mengatakan Allah telah melarang Adam dan isterinya untuk memakan buah pohon tertentu sahaja dari pohon-pohon yang terdapat di syurga, dan bukannya seluruh daripada pohon-pohon yang ada. Tetapi keduanya memakan buah dari pohon tersebut, dan kita tidak tahu pohon apa yang ditentukan oleh Allah, kerana dia tidak menjelaskan hal itu kepada hamba-hambanya baik dalam Quran maupun hadis. Tapi kalau kita dengar ceramah-ceramah kan, sedap yang kata fungkudi kan, sedangkan Rasul ni pun kata dalam Quran pun Allah tak menjelaskan kan. Allah kata sajarah saja, pohon itu sahaja, tidak disebut nama. Yang sebut nama khuldi itu ialah iblis, bukannya apa Allah yang berfirman. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha. Ayat fa'azallahu, firman Allah fa'azallahuma asy-syaitanu anha, lalu kedua-duanya digelincirkan oleh syaitan dari surga. Fa'azallahuma maksudnya menyingkirkan kedua-duanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi, dan kedua-duanya dikeluarkan dari keadaan
keadaan semula yang asal di dalam syurga tu, iaitu kalau mereka duduk dalam syurga tu, Adam dan juga Hawa, dia mendapat pakaian, tempat tinggal yang lapang, rezeki yang menyenangkan dan juga ketenangan. Jadi semua itu dikeluarkan kanafi, maksudnya dikeluarkan daripada adalah dia padanya. Maksudnya ada semua benda tu, setelah dia dikeluarkan, dia telah hilang segala-gala benda tu. Yang dimaksudkan dengan fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna habitu, dan kami berfirman ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan kami katakan, kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagian lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Yakni akan diberikan kepada Adam di dunia ini tempat tinggal, rezeki, dan Allah juga telah tentukan ajal sehingga satu tempoh waktu yang telah ditentukan serta batas yang ditetapkan. Kemudian datangnya hari kiamat. Bukan setelah Adam saja, maksud Adam dan juga anak cucunya. Sebab tu perkataan ihbitu tak kamu semua sekali, turunlah kamu semua sekali. Semua ni merangkumi, sebab ulama kata merangkumi semua anak cucu Adam yang belum lagi ada, tapi dalam bentuk gambaran-gambaran yang berada di sulbi Adam tu kan, maksud belum lagi dijadikan sebagai manusia yang hidup. Boleh? Jadi mengikut pandangan Ar-Razi, dia mengatakan bahawa ketahuilah bahawa di dalam ayat tadi yang kita baca itu terdapat satu ancaman keras terhadap berbagai bentuk kemaksiatan dan beberapa sisi. Maksudnya daripada ayat itu, kalau kita fikir kan, dia kata itu merupakan satu ancaman. Adam tu dia hanya melanggar, hanya memakan pokok tu je, tapi terus Adam tu telah diturunkan Allah ke muka bumi sebagai balasan daripada ingkar kepada perintah Allah tadi. Jadi kalau katanya Ar-Razi ni, orang-orang yang memikirkan apa yang terjadi pada diri Adam disebabkan keberanian melakukan kesalahan kecil itu, maka ia seharusnya merasa benar-benar takut untuk mengerjakan berbagai maksiat kepada Allah. Sebab kalau tengok Adam yang sekecil itu pun Allah telah membalas dia. Maksud bayangkan kalau kita melakukan maksiat di muka bumi ini, cuba kita bayangkan apakah azab atau balasan Allah yang Allah timpakan kita pada hari akhirat esok. Itu maksud dia. Jadi mengikut Ar-Razi lagi, dia kata daripada Fatahil Al-Mushidi, kita tak tahu dah siapa ni kan, kita baca dalam buku tafsir ni. Dia kata mengikut orang ni, dia berpendapat atau dia mengatakan bahawa kita ni adalah kaum yang dahulunya menghuni syurga, tapi disebabkan iblis telah menjerumuskan kita ke dunia, maka tiada kami rasakan kecuali kedukaan dan kesedihan. Dia kata masa sedih dan seduka, sehingga kami dikembalikan ke tempat dari mana kita semua dikeluarkan. Maksudnya kalau kita memahami betul-betul kan, maksud kita ni asal daripada syurga, sepatutnya kita akan berikhtiar. Sebab kita rasa sedih lah, yang mengeluarkan bapa kita dulu ialah, datuk nenek kita dulu ialah iblis kan, bukan dia sengaja nak keluar daripada syurga. Jadi kita sebagai anak cucu dia, sepatutnya kita mesti berusaha untuk kembali ke tempat asal kita. Dan sebenarnya itu sebenarnya matlamat dalam kehidupan kita ni, dengan kita belajar Quran dan sebagainya, supaya kita ini dapat kembali ke tempat asal kita. Lalu ayat seterusnya, yang terakhir, Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam, fatalaqqa, maksud Adam ni telah menerima, fatalaqqa Adam, telah menerima Adam min Rabbihi, daripada Rabbnya, daripada Allah, kalimati, beberapa kalimat,
Beberapa kalimat ini adalah doa yang diajar kepada Nabi Adam untuk memohon taubat. Fataba alaih, maka telah menerima taubat ke atasnya. Allah telah menerima taubat ke atas Adam. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia itu Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ada yang berpendapat bahawa kalimat dalam ayat ini kalimati min rabbihi kalimati. Jadi perkataan kalimat dalam ayat ini ditafsirkan dengan firman Allah, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di dalam surah Al-A'raf. Itulah kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam untuk memohon taubat kepada Adam, yang bermaksud keduanya berkata qala, mereka berdua berkata, iaitu Adam dan juga Hawa berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah berlaku zalim kepada diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi dalam firman-Nya, firman Allah innahu huwat tawwabur rahim ni, mengikut dalam tafsir ini, sesungguhnya dia Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Artinya Allah telah menerima taubat, atau Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Itu sahaja yang dijelaskan dalam tafsir ini, seringkas itu. Terkatulah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.